Okey, baik. Sekarang ni bila saya lalu Stadium Axiata, jalan jam. Maria, Cerita dia apa? terbuka Malaysia. Betul, perkembangan badminton terbuka Malaysia. Jadi nampaknya itu dia dah keluar. Dasar untuk Nampak melihat macam hasrat kemarahan gandingan Go Zafir dan juga Non Izzuddin ke final tak kesampaian. Ya, selepas pasangan negara ini tewas pada pilihan ke-6 Indonesia, Fajar Alfian dan Rian Ardianto dalam aksi straight set. Kita kongsikan Abang Sari bagaimana berlakunya. Okey, kalau nak ikutkan rekod Abang Sari, mereka pernah bertemu 6 kali. 6 kali, okey. Cuba teka berapa kali Malaysia ni menang gandingan kita ni. Ni suruh teka ke? Sekarang ni lah. Awak tanya tapi awak jawab. Awak dah tahu sebenarnya. Tapi cuma nak kongsi dengan peminat sukan tanah air, 6 pertemuan sebelum ini, 5 daripadanya memihak kepada Fajar dan juga Rian. Jadi menampakkan betapa sukarnya untuk gandingan Zafir dan juga Izzuddin ni untuk cipta keajaiban. Semalam mereka ke separuh akhir ni cipta keajaiban menewaskan gandingan daripada China. Tapi hari ini nampak macam flat scale Akbar Sari performance dia orang. Itulah, itu yang kita risaukan. Walaupun kita beraksi di gelanggang sendiri, nampaknya gelanggang sendiri ini bukan lagi kelebihan. Dan kita kena cari apakah faktor yang menyumbang kepada kekalahan mereka. Dalam aksi yang ramai penonton datang, tetapi ialah kalau ikutkan memang ini satu aksi yang sengitlah. Tapi walau bagaimanapun bukanlah mereka kalah teruk, man. Cuma kita perlu cari solusi macam mana kita nak atasi kekalahan 5 kali itu. Ya, saya faham kegusaran Akbar Sari. Kerana apa Akbar Sari? Sejak kali terakhir ada gandingan Malaysia memenangi terbuka Malaysia pada 2014. Betul. Lepas tu dah tak ada champion dah. Ini pun baru kali pertama ada yang ke separuh akhir. Jadi itulah kisah bagaimana mereka tewas. Saya rasa tu Sari sendirilah. Sebab tak poin dekat. Lepas tu sendiri pun masa 10, so saya buat banyak unforced error lah dari situ, dan 2 poin pun dah jauh. Actually, time lepas first set tu apa yang Coach Rexy katakan, sebab nampak macam dia guide korang kan, and then try to naik, tapi itulah tak menjadi why. Kalau dari segi strategi, kalau cakap pasal strategi pun susah, sebab kita sendiri main pun tak jadi. Kita sendiri pun tak berani nak buat. Kalau cakap pasal strategi pun tak boleh, sebab diri sendiri tak confident. Okey, berbanding dengan semalam punya prestasi, Din dengan Faye rasa berbeza tak dengan hari ini punya performance? Memang jauh beza lah. Dari mental part tu paling obvious lah. Okey, ada last chance untuk bermain dekat home ground Malaysia Masters. Maybe apa yang you guys dapat belajar lah untuk improvement sebelum Malaysia Masters daripada tahun ini? Mental je. Prepare mental lebih. Pada peminat badminton tanah air, jangan gusar, kita ada satu lagi wakil lelaki iaitu Aaron Chia dan juga Sowi yang akan turun menentang pilihan kedua dari Jepun. Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi. 6 pertemuan antara mereka dengan Hoki Kobayashi memiliki kelebihan berusi 4 kemenangan. So nampak gandingan Malaysia hari ini tak ada advantage lah. Akan ke final. Saya rasakan adalah wakil kita akan balik ke final untuk edisi kali ini. Dalam balik itu, bekas pemain nombor 1 dunia Dato' Lee Chong Wei harap perseorangan muda negara Eng Ziong yang bakal menggalas cabaran di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 akhir bulan ini mampu mengawal tekanan yang bakal dihadapi. Chong Wei yang memenangi pingat emas Sukan Commonwealth 2018 berkenaan turut menjelaskan bahawa Ziyong mempunyai potensi untuk berada di peringkat lebih tinggi, namun perlu tingkatkan beberapa aspek berdasarkan prestasinya di Terbuka Malaysia 2020. Duel. Kita tengok potensi ada ya. Potensi memang kita tengok memang Malaysia Open ni saya rasa dia akan tahu apa level dia sampai mana. Main first game saja sampai 1.5 hour dia sudah cramp kaki dia. Saya tahu apa yang dia kurangan, apa yang dia sekarang status, saya tahu dia tahu sendiri lah. And hope so, apa yang dia kurangan, saya tahu semua orang tahu fitness level kan. Baru main 1 round, dia menang, ada 4 round sampai final kan. Not easy untuk perjalanan dia, tapi saya harap dia akan fight untuk dia diri sendiri, apa dia mau. Tambahnya, selepas tidak lagi bergelar pemain negara pada 2019, Chong Wei akui masih berhubung dengan bekas jurulatih Hendrawan untuk bertanyakan kabar adik-adiknya selain menegaskan bahawa dia terbuka jika barisan pemain negara perlukan pertolongannya. So, anytime, boleh call. Anytime, you can call me, bro. Macam saya boleh call abang. Boleh, anytime.
Ya, untuk saya memang I still keep in touch and coach saya Hendrawan, how selalu ada call dia, kasih tanya BM how main single macam mana. We still keep in touch lah. Tapi untuk saya sekarang position is after I bersara, I'm not in any position in BAM. Saya tak mau ganggu untuk BAM apa plan untuk all the coaches. And I just behind and I just call coach how that how the player that. And some player just call me, want to see me and want to how he masa tough, masa mau susah. Anytime can help. 24 hour my phone is tak pernah tutup and I can help all the Malaysian players. Bukan BM saja lah, siapa player juga. And mungkin ada country lain ada pernah text saya how masa dia susah, how masa saya susah, apa yang susah, apa yang boleh capaian kan. Masa saya kena doping kan, ranking turun sampai 100 something and 11 months you come back the world number 1. Apa yang you ada kasih tips dia apa kan. This is satu saya boleh kongsikan player-player, you can share, no problem. Bagaimanapun Chong Wei sedar dengan peredaran zaman yang berbeza berbanding ketika dia masih bergelar pemain negara dengan pemenang pingat perak Sukan Olimpik 2016 itu. Harap pemain muda dapat mengawal penggunaan media sosial untuk masa depan yang lebih cerah. I hope the BM youngster player less social media. Just focus for badminton. This is untuk saya nampak sekarang budak-budak itu after saya rasa dia belum mau minum air, dia angkat telefon dulu, dia kena selfie, dia sudah tulis social media dulu. This is saya nampak ini untuk saya boleh kongsikan is more important you focus for your career, your training, you're successful. Apa benda akan orang cakap automatic akan datang cari sama kamu. Ya. And saya tahu this is the time, social media time. Masa saya tak ada and this is the time. Tapi saya understand juga and boleh kurangkan social media, just focus is orang tulis bagus mungkin you happy. Okay, orang tulis tak bagus, orang komen tak bagus, mungkin boleh ganggu untuk konsentrasi you. Selepas 2 tahun 2020 dan 2021, kejohanan terbuka Malaysia terpaksa dibatalkan atas faktor penularan COVID-19 dan kali ini ianya kembali dianjurkan dengan sambutan luar biasa dan juga kemeriahan yang amat-amat berbeza berbanding sebelum ini. Tournament ni first time lah saya datang. So memang happy sangat lah. So saya ajak dia datang. So kena paksa lah datang. Sampai sanggup ni tak cuti kerja tau. Memang datang untuk semi final juga macam mana? Datang untuk final. Tapi nak datang final tapi kita orang ada plan lain. So tak dapat datang. Sangat meriah sebab bila kita duduk, sebab saya duduk kat Superfan tu. Bila duduk kat Superfan tu paling seronok bila kita tengok macam-macam bangsa tapi semua bersatu. Semua macam support je semua orang, support bagi sangat-sangat meriah. Satu sebab teringin nak tengok atlet, selalu kita tengok kat TV kan. Lagi-lagi bila PKP kita cuma mampu tengok yang dekat luar punya. So kali ni macam nak tengok macam mana perasaan menjerit, bersorak, happy, menang, kalah, semua teringin nak tengok. So that's why lah macam kena juga datang. Because we also playing badminton, so we really enjoy watching any match. Since last year and last 2 years, we still have COVID, so we can't watch any match. Can't have any experience. So this is our first time. So we really think that is have much different than the online. Rugilah siapa tak pergi. Meriah. Meriah dekat dalam tu dah meriah dia lain macam. Macam dah final setiap hari. Betul. Luar tu dia punya meriah. 6:30 pagi beratur nak masuk Aziza Arena. Daripada pagi. Daripada pagi. Kita yang dekat ni pun kena jalan kaki pergi dah. Termasuklah Shakira Zulkifli. Dia daripada pukul apa kat sana? 5 pagi saya difahamkan. 5 pagi? 5 pagi kat sana? kat sana. Teruk kerja kan? Okay. Jadi saya difahamkan Shakira Zulkifli pun berada di Aziza Arena masih lagi untuk berbicara dengan kita Akbar Sari. Okey ada ada nampak. Oh, dah malam dah. Daripada pagi sampai ke malam. Masya Allah. Bagus awak ni Tapi dengarlah cakap Ahmed ni, 5 pagi exaggerate betul. Betul lah. 5 pagi waktu mana? Awak jangan cakap saya menipu, tak baik tau. Betul kan daripada 5 pagi kan? Okey, awak tak menipu Ahmed. Setiap hari? Betul. Tak, hari ni je sebab dia nak dapatkan feel fan-fan tu datang pukul 6:30 pagi tu. Oh, bagus. Saya boleh recommend lah kalau macam ni. Okey, baik. Kira. Ni nak tanyalah tadi kan Izzuddin dengan Go Zafir. Aduh, kita dah excited lah nak tengok. First game dah kalah 14-21.
Second game tu ingat dah boleh kejar tapi tumbang juga 12-21. So ada dia share apa-apa tak dengan Kira? Sempat jumpa tadi? Okey, Akbar, kalau kita semua yang tengok pun kecewa, saya rasa Zafir dan juga Izzuddin lebih kecewa dengan prestasi mereka pada hari ini kerana cara mereka bercakap dan lenggok badannya juga memang menunjukkan mereka begitu kecewa dengan prestasi sendiri. Zafir dan Izzuddin memang akui ia bukanlah prestasi sebenar ataupun prestasi terbaik mereka yang dapat dipamerkan ketika menentang Fajar Alfian dan juga Rian Adrianto sebentar tadi. Dan apa yang menjadi kekangan ataupun faktor kekalahan mereka apabila mereka kalah ataupun tewas yang dengan jurang mata yang jauh adalah kekuatan mental yang tidak kuat. Mereka turun dengan kekuatan mental yang kurang pada hari ini, memang berbeza dengan prestasi ataupun kekuatan mental mereka berbanding perlawanan semalam, Akbar. Betul Akbar, saya tengok baru lepas tengok Twitter tadi, Coach Rexy Manaki sampai dia tekan peha Zafir ni nak cakap bagi dia faham masa interval tadi. Yalah, mungkin dia dalam tekanan, mungkin dia rasa macam dia dah pressure kan. So nak coach tu cakap pun dia dah tak masuk dah. Betul, 16,000 orang pergi bising kan. Betul. Okey, tak apalah, macam kita ketahui ada lagi Aaron Chia dan juga Sowick. Syakira sempat meninjau Aaron dan juga Wick sebelum mereka turun ke gelanggang ni, ataupun semalam lepas quarter final, apa lagi yang dibicarakan? Okey, saya tak sempat untuk berjumpa dengan Wuyik dan juga Aaron kerana semalam Muiz mengganti saya. Tapi awak ada je teks-teks dia orang kan? Alah, ambil kita macam rahsia lah. Ini kan kita tak tahu. Okay, Berita sampai. Silakan, sorry. Okey, of course apa yang Aaron dan Wuyik pernah kongsikan kepada saya, mereka akui mereka sudah semakin meraih prestasi sebenar mereka, meningkat, melihat mereka punya prestasi semakin meningkatlah di terbuka Malaysia ini. Tapi peningkatan itu dilihat ketika mereka beraksi di Indonesia yang lalu dan of course semalam kita lihat prestasi sebenar Aaron dan Wuyik. Memang mereka pun telah mendapat kembali rentak ataupun corak permainan mereka. Dan saya harap since ini dua pair, Zafir dan juga Izzuddin, dan Aaron dan Wuyik dapat raih masuk ke semi-final ini, dah pecah telur ataupun dah mengembalikan prestasi pada tahun 2014 lalu, dan saya harap Aaron dan juga Wuyik dapat mara ke final lah pada esok. Semalam sejurus lepas Aaron dan juga Wuyik menang ke atas Hendra Setiawan dan juga Muhammad Hassan kan, dengan top dunia, Shakira Zulkifli terus tweet. Tweet. Welcome back Aaron and Wuyik. Oh, okey. Welcome back Aaron dan Wuyik. Nak jadi orang pertama saya lah. retweetkan prestasi diorang tau. Okey, tapi saya dah retweet. Saya memang dah lama cakap. Okey. Okey, Kira, kalau kita tengok kan, sekarang ni pemain-pemain negara satu demi satu tumbang, man. Zafir tadi pun dah kalah. So kalau kita tengokkan kepada reputasi pilihan kedua Jepun ni, Kobayashi dan juga Takuro Hoki, daripada 6 menang 4 untuk Jepun. Okey, ini suatu yang on paper agak menakutkan, tapi kalau nak tengok prestasi pemain Jepun tu macam mana? Kita boleh atasi tak nanti? Okey, memang apa yang Akbar cakap tu betul. On paper memang kelebihan berpihak kepada pasangan Jepun itu dengan ranking kedudukan kedua dunia mereka, dan Aaron dan Wuyik berada di ranking ke-6 dunia. Dan on rekod pertemuan juga memang berpihak kepada mereka dengan 3 pertemuan terakhir dimenangi oleh pasangan Jepun. Tapi saya rasakan yang perlawanan pada hari ini akan menjadi perlawanan 50-50. Kalau kita tengok mereka punya result dekat terbuka Malaysia ni pun memang lebih kurang, tiada berkelebihan kepada sesiapa. Dan untuk perlawanan hari ini mungkin akan menjadi pertarungan siapa punya mental lebih kuat. Mereka lah yang akan dapat mendominasi perlawanan pada hari ini, Akbar. Okey, kita doakanlah agar kehadiran Nur Shakira Zulkifli itu dapat memberikan suntikan semangat tambahan kepada Wuyik misalnya. Besok pukul apa nak pergi? Pukul 4 pagi ya?
Kalau Aaron dengan Wuyik masuk final pukul 3 pagi, saya dah terpacak kat Aziata ni. Dia tak balik. Dia stay sampai esok. Tak apa, nanti saya hantar tuala dengan Ahmed. Okey Syakira, terima kasih Syakira, selamat bertugas. Nanti kita nantikan Thank you. Update sejurus selepas perlawanan Si antara gadis Aaron daripada dan Sri juga Menanti. Ya, Kat Cukan Sri Menanti. Sri Monanti. Ha? Sri Monanti. Sri Menanti. Ya, okey.